yang kita ini jam 10.15 pagi kita dilihat 15 menit. Yang kita sambung balik sekitar pukul 12.30 atau 12.45 kita dilihat akan kena registrkan dan solat subuh. Kemudian kita sambung dalam jam 2.30 insyaAllah. Selepas 2.30 itu kita akan terus habis kitab. Mudah-mudahan kita sempat untuk habis. Dan Ustaz pun pernah bawa satu hari membahas kitab Tauhid insyaAllah. Salam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa al-amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Cikgu Zaidi, Fadil Ustaz Abu Widad, sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan rahimakumullah jami'an, pada pagi ini seperti yang dijadualkan, kita akan menyambung daurah At-Tauhid awalan ini dengan kita akan cuba mengkhatamkan tiga buah kitab, iaitu dimulai dengan kitab yang dibahaskan oleh Ustaz Abu Wabil semalam, kitab Usul Salasah, dan ini kita akan masuk kitab yang kedua, iaitu Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ni kalau kita tengok dalam buku warna biru kita ni, dia bermula pada muka surat 11 ada muka surat 11. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Nampak tak? Syekh Abu Syahid nampak? Kitab Tauhid. Nampak Muslimat jumpa? Jumpa tak? Kitab Tauhid. Jadi kitab ini bincang masalah Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, satu ulama yang berasal daripada Najd, yang lahir tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Dia lahir tahun 1115 Hijrah. Kita sekarang 1441. Okey. Dia lahir tahun 1115. Meninggal tahun 1206. Jadi umur lebih kurang 91 tahun ketika dia meninggal, ataupun kurang 91 tahun, betul tak? 91 tahun. Tuan-tuan boleh baca dia punya biografi dia di awal kitab ini. Tapi saya tak cadangkan untuk syarahkan biografi, sebab hari ni kita nak cuba khatamkan kitab ni yang ada 67 bab semuanya. Ada 67 bab, kita akan cuba khatamkan hari ni juga. Jadi macam marathon lah ni sebenarnya. Okey. Kitab Tauhid, kita pasal masalah At-Tauhid. Dan bila kita sebut Tauhid, maksudnya ialah mengesakan Allah Ta'ala pada perkara yang khusus milik Allah. Maksud Tauhid, mengesakan Allah, ifradullah fi makhtassa bih. Maksud Tauhid, mengesakan Allah Ta'ala pada perkara yang khusus hanya milik dia. Mengesakan Allah Ta'ala pada perkara yang khusus milik dia. Maksudnya, kita hanya mengkhususkan perkara tersebut milik Allah. Maksud kalau kita kata dia dikongsi oleh yang lain, maka kita tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi saya ulang sekali, maksud Tauhid iaitu ifradullah, mengesakan Allah Ta'ala pada perkara yang khusus milik dia. Cuma kalau kita takrifkan macam ni, orang akan tak faham apa maksud mengesakan. Mengesakan maksudnya adalah mengkhususkan atau menunggalkan pemilikan.
Okay. Contohnya kalau saya kata saya ada 2 bekas air kat sini, saya tuang jadi satu bekas je. Asalnya 2 bekas air, saya tuang satu lagi jadi satu bekas. Maka saya telah mentauhidkan bekas air atau mentauhidkan air. Sebab asalnya 2 bekas, kan 3 bekas. Saya tuang jadi satu bekas je. Saya telah mentauhidkan air. Orang tu ada 4 isteri, dia cerai 3 isteri dia. Jadi dia telah mentauhidkan isteri pertamanya. Itu maksud tauhid. Jadi kalau kita kata ifradullah fi makhtasabih, mengesakan Allah pada perkara yang hanya khusus milik dia, maka soalan yang seterusnya timbul, apakah perkara yang khusus milik Allah? Apakah perkara yang khusus milik Allah? Jadi perkara yang khusus milik Allah Ta'ala itu ada 3. Perkara yang khusus milik Allah itu ada 3. Yang ni para ulama sebut, yang pertama rububiyah. Yang pertama rububiyah. Siapa tak faham, salin je dulu. Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga, yang kedua apa? Uluhiyah. Macam ni je ulu tambah hiyah. Macam ni je ulu tambah hiyah. Uluhiyah. Lepas tu yang ketiga asma' dan sifat. Rububiyah apa? Iaitu mengkhususkan Allah Ta'ala pada 4 perkara. Mengkhususkan Allah Ta'ala pada 4 perkara. Mengkhususkan Allah Ta'ala pada 4 perkara. Iaitu mencipta. Yang kedua, memiliki. Yang ketiga, mentadbir. Yang keempat, yang ditaati. Yang ditaati, ketaatan atau yang ditaati. Maksud mencipta iaitu yang menciptakan alam. Maksudnya dia satu-satunya yang menciptakan alam. Dia satu-satunya yang pemilik mutlak alam. Dia satu-satunya pentadbir alam. Dan dia satu-satunya tuan yang ditaati, as-sayyidul muta'. Maka kita kata 4 ni hanya khusus milik Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata alam ini ditadbir oleh makhluk lain, maka telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hujan itu milik Allah. Jadi kalau kita kata hujan itu ditadbir oleh bomoh hujan, maka kita kata dia telah mensyirikkan Allah dalam apa dia, rububiyah. Yang kedua uluhiyah, iaitu segala ibadah khusus milik Allah. Segala ibadah khusus milik Allah. Assalamualaikum. Segala ibadah khusus milik Allah. Dan dimaksudkan ibadah ialah setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maksud ibadah adalah setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Ta'ala. Okay. Jadi uluhiyah itu apa dia? Iaitu kita mengkhususkan, kita mengesakan Allah dalam ibadah. Semua ibadah hanya milik Allah. Dan ibadah ialah setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah mensyirikkan Allah dalam uluhiyah. Yang ketiga asma' dan sifat. Asma' ialah nama-nama Allah. Sifat itu ialah sifat-sifat Allah. Iaitu kita mengesakan Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifatnya. Iaitu tidak ada makhluk yang berkongsi sifat sama macam Allah. Tidak ada makhluk yang berkongsi sifat yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya mengesakan Allah pada nama-nama dan sifatnya. Cuma buku kita yang kita baca sekarang ni, Kitabut Tauhid, dia mengkhususkan masalah tauhid uluhiyah. Walaupun ada juga masalah rububiyah dan asma' sifat, tetapi kebanyakan bab dalam Kitabut Tauhid ni dia menyentuh masalah tauhid uluhiyah. Jadi tauhid al-ibadah, tauhid ibadah tadi, tauhid uluhiyah. Naam. Jadi kita mulalah bacakan kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kaedah dia ialah kita baca, hanya baca tajuk, kita huraikan apa maksud bab tu. Maksud bab maksudnya apa tujuan bab tu diletakkan, dan kita baca dalilnya
dan kita hanya sebut dekat mana dalil tu menunjukkan kepada bab. Jadi kita tak nak huraikan semua dalam dalil tu. Kalau kita huraikan semua dalam dalil, mungkin berhajat kepada 50 kuliah, 60 kuliah. Ustaz Bu Widat dah syarah habis dah. Berapa lama Ustaz Bu Widat syarah? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lebih kurang lah kan. Mungkin dia akan ambil masa macam tu. Jadi kita akan baca bab, tajuk bab, lepas tu kita akan cerita pasal dalil, dan kat mana dalil tu, poin dalil tu yang menunjukkan kepada bab. Baik, bismillah, tafadhal Syekh Fikri. Nah, Syekh Fikri, kita baca buku yang ni boleh tak? Kita baca buku yang ni. Ada tak? Sebab kalau kita baca Arab, kita kena buat 2 kali, 2 kerja. Kita terpaksa nak terjemahkan. Ada sebelah? Boleh. Ya, okey, boleh. Tak apa, boleh. Macam tu. Baik. Boleh kuat, suara dia kuat. InsyaAllah. Okey, Syekh Fikri, bab 1. Baca tak? Baca bahasa Melayu tak? Bahasa Melayu. Baca apa yang dalam buku ni sahaja. Okey? Okey. Tauhid hakikat dan kedudukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Okey, bab 1 ni nak cerita bab berkenaan dengan kewajipan mentauhidkan Allah Taala. Bab 1 nak cerita pasal kewajipan mentauhidkan Allah Taala dan juga kedudukan tauhid. Nak cerita pasal wajibnya kita mentauhidkan Allah Taala. Bab 1 nak cerita pasal apa? Wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud tauhid dalam bab ini adalah dimasukkan ialah tauhid ibadah. Dimasukkan tauhid dalam bab ini atau kitab ini ialah tauhid ibadah. Jadi bab 1 cerita pasal apa? Wajib mentauhid. Kalau orang tanya, wajib tak mentauhidkan Allah Taala? Kita kata wajib. Apa dalilnya? Nah, teruskan. Jadi dalil yang pertama ialah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalil bahawa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Maksud ibadah ni bukanlah maksudnya kita tak boleh buat benda lain. Maksudnya ialah kita mengkhususkan ibadah hanya pada Allah Ta'ala. Maksud dalil ni ialah kita hanya mengkhususkan ibadah milik Allah. Kita solat hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, rukuk hanya kepada Allah, sembelih korban hanya untuk Allah Ta'ala, kita nazar hanya kepada Allah, macam yang kita belajar dalam kitab yang semalam, usul salasah, nazar, kan? Islam, iman, ihsan, khauf, takut, raja, pengharapan, lagi apa, at-tawakkal, tawakal kepada Allah, ar-raghbah, berharapkan pahala, ar-rahbah, rasa gerun pada Allah Ta'ala, al-khusyuk, rasa khusyuk hanya pada Allah, kan? Al-ina, al-khasyah, rasa gerun hanya pada Allah, al-inabah, rasa berdosa, nak bertaubat hanya kepada Allah, al-isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah, al-isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala, al-istighathah, minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-dhabhu, sembelih korban hanya untuk Allah, wal-nadhru, bernazar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita buat ibadah-ibadah tu tuju pada selain Allah Ta'ala, maka dia telah syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid lawannya syirik. Tauhid lawannya syirik. Jadi ayat pertama ni dalil sebab apa? Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Ibn Abbas, beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku. Jadi macam mana dalil yang pertama ni menunjukkan kepada bab, iaitu manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia wajib melaksanakan apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan dia kerananya. Allah Ta'ala ciptakan dia kerana untuk beribadah, maka wajib dia beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. nah jelas ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Kami telah utuskan rasul pada setiap umat. Apa seruannya? Beribadahlah kepada Allah. Beribadah tu perintah tak? Itu ayat perintah. Jadi kalau perintah, maka hukumnya wajib. Maka hukumnya wajib.
Itu poin yang pertama. Yang kedua, dia kata jauhilah taghut. Taghut itu apa saja yang disembah, yang ditaati, yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla. Kullu ma'budin wa muta'in wa matbu'in, yang menyalahi, yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka dia ialah taghut. Jadi ayat ni, poin yang kedua adalah seorang itu tidak boleh mentauhidkan Allah melainkan dia kena tinggalkan taghut. Jadi kalau dia sembah Allah, pada masa yang sama dia sembah juga taghut, dia bukan mentauhidkan Allah. Jadi kat sini ada faedah yang ketiga, iaitu dalam tauhid dia mesti ada dua-dua, iaitu nafi dan itsbat. Mesti menafikan sembahan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga pula. Sampai situ cukup. Wabil walidaini ihsana. Terjemahan dia. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Okay, dalam surah ni ada 10 perintah Allah Taala. Dalam surah Al-Isra ni ada 10 perintah Allah Taala. Perintah yang pertama sekali adalah jangan beribadah kecuali hanya padanya. Jangan beribadah kecuali padanya, itulah tauhid. Jadi dalam surah Isra ni ada 10 perintah, dan perintah Allah yang pertama sekali yang Allah Taala sebut adalah janganlah kamu beribadah melainkan hanya pada Allah. Itu menunjukkan bahawa perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Itu menunjukkan bahawa perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Akhi Arif, anda tak ada kitab? Ambil kitab semua free dapat. Habis. Ada lagi. Ambil dalam kotak tu. Kitab semua free. Jangan ada bawah ni. Ada lagi banyak. Kita rezeki. Inilah kalau anda dah hafal kitab tauhid. Buka. Anda tak boleh tengok orang tak ada kitab ni. Sebab kita duduk satu hari ni, kalau tak ada kitab ni, kesian dah. Dah, jelas Faham? Jadi ayat dalil yang ketiga ni, Allah Ta'ala sebut 10 perintah, dan perintah yang pertama sekali adalah mentauhidkan Allah. Dalil bahawa tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Jadi kalau orang tanya, apakah perintah Allah Ta'ala paling besar? Bukan pergi haji, bukan berjihad fisabilillah, bukannya pergi sedekah, bukan. Yang paling besar sekali ialah mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah hanya Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dalil seterusnya, tak payah baca dalil seterusnya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq. Cukup. Baca teruskan. Baca terjemahan dia. Katakanlah Muhammad, marilah kebajikan apa yang diharamkan Tuhan oleh Tuhanmu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Begitu juga dengan dalil yang seterusnya. Dalil ni dalam surah Al-An'am ni Allah Ta'ala sebut larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut larangan-larangannya. Ada lebih kurang 18 larangan dalam tu. Okey. Dalam banyak-banyak larangan Allah tu, larangan yang pertama Allah Ta'ala sebut apa dia? Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahawa dosa yang paling besar adalah syirik. Jadi kalau orang tanya dosa paling besar apa? Bukan bunuh orang. Walaupun dia bunuh 1000 orang pun, syirik besar itu lebih besar daripada dosa membunuh orang. Okay? Jadi kat sini ayat ni dalil bahawa apa dia? Mensyirikkan Allah adalah dosa yang paling besar. Bila mensyirikkan Allah dosa yang paling besar, kaedah dalam agama ni, apabila Allah Ta'ala larang sesuatu perkara, melakukan lawan itu hukumnya wajib. Bila Allah Ta'ala larang syirik, maka lawan syirik apa? Tauhid. Jadi tauhid itu wajib. Bila Allah Ta'ala larang zina, maka lawannya apa? Kalau dah tak tahan nak bersama lelaki yang perempuan, perkahwinan tu hukumnya wajib bagi dia. Macam itulah seterusnya. Makan yang haram itu, minum arak itu haram, maka
mencari yang halal itu hukumnya wajib. Begitulah. Allah Ta'ala mengharamkan syirik, maka mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Dan kemudian barulah Allah Ta'ala sebut, jangan buat derhaka kat mak ayah, jangan bunuh orang, jangan bunuh anak sendiri. Nampak tak? Dan ayat dia kata, janganlah kamu bunuh anak kamu kerana takut kemiskinan. Dan sebelum Allah Ta'ala sebut dosa bunuh anak sendiri, itu dosa yang paling besar, paling teruk lah tu, dosa bunuh anak sendiri. Sebab biasanya orang tak bunuh anak sendiri. Tapi Allah Ta'ala sebelum bunuh anak sendiri tu, Allah Ta'ala sebut apa? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahawa syirik adalah wa'a'adhu ma naha'an wa asyrik. Perkara yang larangan yang paling besar adalah syirik. Dan syirik itu lawannya tauhid. Syirik itu lawannya tauhid. Seterusnya bin Mas'ud berkata, Ustaz 16 seterusnya. Okey, cukup hadis. Okey. Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel. Cincin stempel ni apa? Cincin cop mohor. Maka bacalah ayat dalam surah Al-An'am tadi tu. Bukanlah maksudnya ayat surah Al-An'am tu ada dekat cincin. Bukan. Maksudnya kalau kamu nak baca satu perintah Nabi yang seolah-olah macam Nabi dah bagi satu cop mohor padanya, maka bacalah ayat dalam surah Al-An'am tadi. Bacalah ayat dalam surah Al-An'am tadi. Faham? Maksudnya benda ni dia dah mencapai tahap wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah satu perintah yang datang dalam bentuk yang diagungkan. Apa maksud wasiat? Al-wasiyah iaitu amrullah alladhi ja'a ala wajhi ta'zim. Iaitu wasiat tu maksudnya apa? Perintah Allah, suatu perintah yang datang dalam bentuk yang diagungkan. Kalau kata, Syekh, bacalah kitab. Syekh, bertakwalah kepada Allah. Itu perintah tak? Perintah. Tapi kalau kata, aku wasiatkan engkau agar bertakwa kepada Allah. Mana lagi kuat? Aku wasiatkan engkau agar bertakwa. Jangan faham wasiat tu macam wasiat orang Melayu. Dah mati baru bagi wasiat tu, bukan. Wasiat itu ialah apa dia? Al-amr ala wajhi ta'lim. Iaitu perintah yang datang dalam bentuk yang diagungkan. Yang bentuk yang diagungkan. Faham? Jadi poin kat situ nak menunjukkan betapa wajibnya tauhid. Tadi perkataan kalau kamu nak baca melihat wasiat Nabi Muhammad. Wasiat. Jadi gariskan situ. Wasiat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang wajib. Seterusnya. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس قال أبشرهم فيتقبلون. Kemudian diboncengkan Nabi SAW di atas kedai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Gariskan tu, apakah hak Allah yang harus dipenuhi? Gariskan. Apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya? Naam. Sambung. Dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Maksudnya Allah, Nabi tanya, apakah hak Allah dan apa hak kita? Apakah hak Allah yang Allah Ta'ala wajib sempurnakan? Yang kita wajib sempurnakan. Dan apakah hak kita yang ke atas Allah, Allah Ta'ala akan sempurnakannya? Jawabnya? Muaz bin Jabal kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bukan maksudnya dia tak tahu jawapan, tapi dia tunggu jawapan tambahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Kemudian beliau bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Itu poin dia. Jadi gariskan tu, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba ialah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Jadi kalau orang tanya, tauhid itu wajib tak? Wajib. Sebab apa dia wajib? Sebab dia hak Allah. Okay? Sebab apa tauhid itu wajib? Sebab dia hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu poin paling penting sekali.
Dekat sini kita boleh jawab. Kalau orang kafir kata, wahai orang Islam sekian, kenapa orang kafir yang baik tetap juga masuk neraka? Orang Islam yang jahat masuk syurga. Sebab orang Islam yang jahat masuk syurga juga selagi dia tak buat syirik, sebab dia telah menjalankan hak Allah Ta'ala yang paling utama. Adapun orang yang musyrik, yang baik, dia masuk neraka juga sebab dia tak jalankan hak Allah Ta'ala yang paling utama. Dia macam seorang isteri lah. Isteri dia kahwin dengan suami dia, dia baik dengan suami dia, dia layan suami dia, bagi makan, minum, urut setiap pagi, tapi malam tu dia pergi tidur dengan lelaki lain. Suami dia marah tak? Boleh tak isteri dia kata, tak abang, saya dah layan abang baik-baik, setiap malam mesti urut abang, tak ada bini lain buat macam tu? Tak, awak dah langgar hak saya yang paling besar, iaitu kemaluanmu adalah hanya milikku. Dan aku langgar, itu maksud dia. Walaupun dia baik macam mana sama isteri dia tu, cakap lembut, tak pernah nak angkat suara, suami dia marah dia tak? Bahkan mungkin dia akan ceraikan suami dia, isteri dia tu. Beza dengan suami isteri yang kadang mulutnya pompek, bising apa semua, tapi dia tak pernah menduakan suami dia. Nampak, itulah bezanya tauhid dengan tak ada tauhid. Jadi kesimpulan daripada bab ni, habiskan dulu. Dan nah, Sedangkan hak kembali pasti punya Allah ialah Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyebutkannya dengan satu pun. Allah Ta'ala takkan siksa orang mentauhidkan Allah. Sambung. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita ini kepada orang-orang? Boleh jawab dengan engkau lakukan itu kerana khawatir mereka nanti bersikap terserah. Nabi kata, Muaz kata, boleh tak ya Rasulullah aku cerita ni kat orang lain? Nabi kata, jangan ceritalah, takut nanti orang tak nak beramal. Sebab Nabi kata, siapa yang ada tauhid, Allah Ta'ala takkan azab dia. Takut orang silap faham. Jadi dia anggap bahawa ada tauhid dia, walaupun tak semayang, tak solat, tak zakat, tak haji, boleh masuk syurga juga. Bukan itu poin dia. Jadi kesimpulan dalam bab ni, dia kata tauhid tu wajib tak? Wajib. Sebab wajib, pertama, dia tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita mentauhidkan Allah. Yang ketiga, antara perintah Allah yang paling besar sekali ialah tauhid. Yang keempat, larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Maka lawannya itu hukumnya wajib. Yang kelima, Allah Ta'ala perintahkan tauhid dalam. Yang keenam, dia adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dah mencapai maksud tak? Tauhid itu wajib ke tak? Tauhid itu wajib. Bab yang seterusnya, jadi kita skip yang banyak-banyak ni. Bab yang seterusnya, iaitu bab 2 pula. Muka surat 22, muka surat 22. Okey. Bab kedua ni nak cerita pasal apa? Bab berkenaan dengan apakah kelebihan orang yang ada tauhid, walaupun mungkin dia ada dosa. Ini orang yang ada tauhid, tak kisahlah dia ada dosa ke, dia tak ada dosa ke, tapi orang yang ada tauhid. Ini kelebihan orang yang ada tauhid walaupun dia berdosa. Sambung. Allah Ta'ala kata orang yang beriman dan tak mencampuri, menodai iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya syirik. Maksudnya orang yang beriman, dia tak campur iman dia dengan syirik. Maksud syirik sini ialah syirik besar. Maksud syirik ini adalah syirik besar. Maka dia akan dapat keamanan, ketenteraman. Ketenteraman ni maksudnya ketenteraman di akhirat. Dan mereka akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi apa kelebihannya orang yang ada tauhid? Dia akan dapat keamanan. Keamanan kat mana? Keamanan di akhirat. Tapi ustaz, macam mana pula dapat keamanan kalau dia berdosa, ustaz? Bukankah orang yang minum arak ini hukuman dia, orang yang dia dapat keamanan sama ada dia dapat keamanan awal-awal lagi ataupun dapat keamanan yang di akhirnya. Sebab orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala ni, macam mana dosa dia sekalipun, akhirnya dia akan masuk syurga juga.
Dosa dia besar macam mana pun, walaupun amalnya nanti sebesar zarah, tetap juga Allah Ta'ala akan keluarkan, kata kat dia, wahai malaikat, keluarkan dari dalam neraka orang yang iman dia walaupun sebesar zarah, tapi tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa kelebihan tauhid? Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala pasti masuk syurga. Kalau dia berdosa, mungkin dia akan masuk neraka dulu, tapi akhirnya masuk syurga juga. Kalau dia tinggalkan dosa-dosa besar, dia akan dapat ketenteraman tu awal-awal lagi. Semenjak mati dia dapat ketenteraman. Tapi ketika dia dosa dia banyak, Allah Ta'ala nak azab dia dulu. Ya, Allah Ta'ala akan azab dia, tapi Allah Ta'ala tak akan kekalkannya. Akhirnya dia dapat juga keamanan. Itu kelebihan. Ini tidak ada pada orang yang musyrik. Musyrik dia akan kekal khalidina fiha abada, dalam neraka. Nah, jadi apa kelebihan tauhid dalam ayat dalil yang pertama ni? Dia akan mendapat masuk syurga. Macam mana dia akan masuk syurga juga akhirnya. Nah, seterusnya nampak hadis kata siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui bahawa Nabi Isa itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga macam mana pun amal dia. Jadi Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga macam mana pun amal dia. Jadi menunjukkan bahawa kalau dia mentauhidkan Allah Ta'ala, amalnya sedikit, tetap juga masuk syurga. Cuma kat sini ada poin yang penting. Janganlah ditinggalkan amal yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Jangan dia meninggalkan amal yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Contohnya solat. Dia tak solat. Kalau dia tak solat, maka dia terkeluar daripada Islam. Kalau dia buat benda syirik, dia terkeluar daripada Islam. Dia buat perkara kufur, dia terkeluar daripada Islam. Maksud di sini ialah pasti Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga macam mana pun amalnya. Jadi dalil yang kedua ni macam mana petunjuknya, iaitu orang yang mentauhidkan Allah masuk syurga macam mana pun amalnya, sikit ataupun banyak, selagi mana dia tak buat perkara yang membatalkan keislamannya. Seterusnya Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yang melihat wajah Allah. nampak dalil yang ketiga ni, Allah Ta'ala jelaskan bahawa Allah Ta'ala mengharamkan neraka. Kat itu poin dia gariskan. Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ustaz, macam mana pula kalau orang dia ucap la ilaha illallah tapi dia buat dosa? Jadi maksud Allah Ta'ala mengharamkan kat situ ialah mengharamkan neraka mengazabnya secara kekal. Jadi kalau orang tu dia mengucap la ilaha illallah tapi dia buat dosa, jadi maksud mengharamkan kat sini ialah Allah Ta'ala mengharamkan dia untuk mengazabnya secara kekal. Kalau dia ucap la ilaha illallah pula dan dia tak buat dosa-dosa besar, dia menjauhi dosa-dosa besar, maka maksud mengharamkan ni ialah mengharamkan neraka daripada mengazabnya terus awal-awal lagi. Jadi maksud ni ialah kalau dia kata dia ucap la ilaha illallah dan tak buat dosa besar, dia mengelak dia buat dosa besar dan dia bertaubat daripada dosa-dosa besar, maka maksud mengharamkan ni ialah mengharamkan neraka daripada mengazabnya awal-awal lagi. Kalau dia ucap la ilaha illallah tapi buat dosa besar, maksud mengharam kat sini apa dia? Mengharamkan dia, mengharapkan neraka mengazabnya macam mana? Secara kekal selama-lamanya. Jadi kita faham maksud mengharamkan itu.
Sebab nanti orang kata, oh ucap la ilaha illallah Allah Ta'ala haramkan. Yes, la ilaha illallah. Aku boleh buat apa saja yang aku nak. Allah Ta'ala haramkan neraka ke atas aku. Kau kena faham betul-betul. Kalau kau tak buat syirik, maksud mengharamkan sini, dan tak buat dosa besar, mengharamkan daripada awal-awal lagi. Dia tak sentuh pun api neraka, sikit pun tak kena. Bila azab wala hisab. Tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kalau dia buat dosa, Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala azabkan dia. Tapi kalau haram tu maksudnya apa? Haramkan neraka mengazabnya secara kekal. Itu maksudnya. Mengharamkan neraka mengazabnya secara kekal. Dah faham? Seterusnya pula. Masih masuk terus? Maksudnya Nabi Musa kata, ya Allah, ajarkan aku satu kalimah yang special untuk aku, supaya aku boleh mengingat engkau, boleh berzikir dan berdoa. Sambung. Allah berfirman, ucapkan hai Musa la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan itu. Nampak? Allah Ta'ala kata ucap la ilaha illallah. Nabi Musa kata, tak special lah ni. Macam tu lah ayat dia. Semua orang ucap la ilaha illallah. Tak khusus lah bagi aku. Allah menjawab, hai Musa, seadanya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi lain timbangan. Saya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. nampak? Wahai Musa, la ilaha illallah letak sebelah timbangan. Dan seluruh langit dan bumi yang 7 lapis, semua 7 langit dan 7 lapis bumi letak sebelah timbangan, la ilaha illallah lagi berat. Jadi apa kelebihan kalimah la ilaha illallah? Dia adalah satu kalimah yang lebih berharga daripada bumi dan segala isinya. La ilaha illallah tu lebih berharga daripada bumi dan segala isinya. Jadi kalau orang tu dia tak ada apa dalam muka bumi, dia miskin, dia susah, anak dia semua meninggal, macam orang dekat Syria, semua habis dah, anak dah meninggal, mak dia dah mati, semua. Yang dia ada hanyalah la ilaha illallah. Itulah harta dia yang paling berharga bagi dia. Lebih baik daripada seluruh bumi dan segala isinya. Itu kelebihan tauhid. Sambung. Maksudnya Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, kalau engkau jumpa aku akhirat nanti, dosa kamu sepenuh bumi. Bumi ni berdosa kamu, semua dosa lah, tapi kau tak pernah mensyirikkan aku. Maka aku akan datang jumpa engkau di akhirat kelak dengan pengampunan sebanyak itu juga. Tapi dengan syarat tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa kesimpulan bab ni? Pertama, orang yang mentauhidkan Allah, dia akan dapat keamanan di akhirat. Yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah akan dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, dapat hidayah. Yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah akan masuk syurga macam mana pun dia punya amal. Ya, macam mana pun amal masuk syurga juga. Yang keempat, orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan haramkan neraka ke atas dia. Yang kelima, orang mentauhidkan Allah Ta'ala akan dia telah mentauhidkan Allah Ta'ala ni, dia telah melakukan amalan yang paling berharga di muka bumi. Yang keenam, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa yang di akhirat kelak, melainkan selain syirik. Okey, jadi faham tak kelebihan tauhid? Okey, seterusnya bab ketiga. Bab ketiga, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dapat menyebabkan masuk surga dan berpisah. Yang ni yang lagi special, lagi tinggi lagi. Tadi dia ada tauhid tapi dia ada dosa. Kali ni dia tauhid dan dia tinggalkan pula perkara-perkara yang boleh mencacatkan tauhid, iaitu dia tahqiq tauhid. Dia merealisasikan tauhid. Dan merealisasikan tauhid ni dengan meninggalkan 4 benda. Merealisasikan tauhid ni, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, kena tinggalkan 4 benda.
Nombor 1, kena tinggalkan syirik dan kufur. Nombor 1, kena tinggalkan perkara yang syirik dan perkara yang kufur, perkara yang kafir. Yang kedua, kena tinggalkan nifaq, sifat munafik. Yang ketiga, kena tinggalkan dosa-dosa. Yang ketiga, kena tinggalkan bid'ah. Yang ketiga, kena tinggalkan bid'ah. Yang keempat, kena tinggalkan dosa-dosa besar dan kecil, maksiat. Mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maksudnya meninggalkan 4 tadi. Pertama apa dia? Meninggalkan syirik dan perkara yang kufur kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan sifat munafik. Yang ketiga, tinggalkan bid'ah. Yang keempat, tinggalkan dosa besar, maksiat. Tinggalkan maksiat. Jadi bila dia tinggalkan 4-4 ni, barulah dia telah mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Apa kelebihannya? Kalau dia tinggalkan, dia tauhidkan Allah dan tinggalkan 4 benda ni, dia akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab ni maksudnya tidak melalui hisab yang panjang. Hisab ni apa? Iaitu perbincangan kitab dia nanti, perhitungan kitab dia di akhirat kelak, yang mengambil masa 1 hari sama dengan 1000 tahun atau 50,000 sanah, 50,000 tahun. 1 hari akhirat, 1 hari dunia, di akhirat 1000 tahun. Tapi pada hari kiamat 50,000 tahun. 50,000 tahun. Fi yaumin 50,000 sanah. Okey, Allah Taala kata, okey, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' laysa lahum, apa, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', apa yang sambungan dia? Lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang ketika itu 50,000 sanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun. Naam. Jadi apa kelebihan orang yang tahqiq tauhid? Dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa hisab wala azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Okey, apa dalilnya? Sambung seterusnya. Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Punya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi patuh kepada Allah dan hanif, juga teguh pada kebenaran, dan sesekali ia bukanlah termasuk orang-orang yang bersekutu Tuhan. Nampak? Ni Nabi Ibrahim adalah contoh orang yang telah mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat ni ada 4 sifat Nabi Ibrahim yang menyebabkan dia layak, bukan dia layak, menyebabkan dia telah menjadi orang yang mentahqiqkan tauhid. Nombor 1, Nabi Ibrahim itu ialah seorang imam. Ustaz, adakah orang tanya, Ustaz, oh imam dia masuk syurga tanpa hisab kan? Bukan. Imam di sini maksudnya ialah dia telah mencapai taraf imam. Kenapa imam? Kenapa orang jadi imam? Dan surah As-Sajdah, Allah Taala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan dia imam sebab apa? Yahduna bi amrina, dia ikut sunnah Nabi, dia ikut perintah Allah. Lamma sabaru, dan dia bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan perintah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam tu apa? Sebab apa jadi imam? Sebab dia ambil petunjuk daripada petunjuk Allah Taala. Yang kedua, dia sabar di atas Islam, sunnah. Yang ketiga, dia apa? Yakin. Jadi itu 3 sifat. Sambung lagi. Dan yang keempat, lagi patuh pada perintah Allah, qanitan. Patuh ni maksudnya buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dan hanif, yang kelima. Hanif dalam buku ni dikata berpegang teguh kepada kebenaran. Maksudnya ialah dia
sentiasa patuh pada perintah Allah dan tinggalkan syirik. Hanif, asal hanif ialah apa dia? Al-ma'il an syirik, yang mengelakkan diri daripada buat syirik. Itu maksud hanif, yang tak buat syirik. Hanif maksudnya apa? Yang tak buat syirik, yang mengelak daripada kesyirikan dan maksiat. Itu hanif. Yang keenam, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrikin. Maksudnya dia tak join orang musyrikin. Dia bukan sekadar tak buat syirik, dia tak join orang musyrikin. Maksudnya kalau orang musyrikin tengah buat perayaan Christmas, dia tak join Christmas. Maksudnya kalau orang musyrikin tengah buat perayaan Tebusam, dia tak ikut perayaan Tebusam. Dia kata walam yaku, dia tak termasuk. Jadi kesimpulan dalam ayat ni ada 6 sifat orang yang masuk syurga dengan mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Apa tadi yang pertama? Tak. Dia imam. Dan imam tu dia disebabkan kenapa? Sebab dia ada 3. Apa dia? Pertama, ambil petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ikut Quran dengan sunnah. Yang kedua, dia sabar. Yang ketiga, dia yakin dengan apa yang dia dapat daripada Allah Taala tadi. Yang keempat, sentiasa patuh pada perintah Allah, buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Yang kelima, dia tak buat syirik, hanif. Yang keenam, dia tidak termasuk, dia tak join, dia tak melibatkan diri dengan orang musyrikin. Dia tidak melibatkan diri dengan orang musyrikin. Dah, ini ciri-ciri sifat orang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sambung. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka satu apapun. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan cukup tampak sifat tadi. Meninggalkan syirik dan kufur tadi, hanifan. Meninggalkan nifaq tadi, wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang ketiga, meninggalkan bid'ah. Imam tadi apa dia? Diikut petunjuk Nabi SAW. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Yang keempat, maksiat, iaitu qanitan. Qanitan tadi, lagi patuh pada perintah Allah. Dah, cukup 4 sifat tadi dalam ayat tu. Sambung. Betul kan? Bukan Zubair, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Naam. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian melihat bintang jatuh semalam? Dia kata, siapa malam tadi ada tak ada siapa nampak taik bintang jatuh waktu malam-malam? Okey, tengah-tengah malam, malam-malam buta, masa kita. Kemudian aku menjawab, aku. Kemudian kataku, ketahuilah sesungguhnya aku tidak senang melaksanakan solat kerana aku disengat pada jungkir. Ustaz Abdul Rahman kata, aku nampak, tapi aku bukan nampak sebab aku solat malam. Aku nampak sebab aku kena sengat, tak boleh tidur malam. Sebab apa? Sebab pada zaman salaf dahulu, kalau tak tidur malam, orang akan sangka dia solat. Zaman kita kalau tak tidur malam, mungkin tengok bola lewat kedai mamak main internet itu kita. Zaman salaf dahulu, kalau kata tak tidur malam, orang akan sangka dia solat. Jadi untuk mengelakkan orang menyangka benda yang bukan dia sebenarnya sebegitu, maka dia berkata, aku tak tidur malam, aku nampak, tapi aku bukan sebab aku solat, sebab aku kena sengat kalau jengking, tak boleh tidur, tak tahan. Faham tak? Ini sikap salaf yang tak suka dia itu dipuji dengan benda yang bukan itu milik dia. Lepas tu sekarang banyak macam tu, orang panggil dia ustaz, sedangkan dia bukan ustaz pun. Dia bangga, dia senyum, orang panggil dia ustaz. Dia senyum. Memang orang panggil dia ustaz. Sedangkan saya bukan ustaz, saya tak pernah mengaji, saya tak tahu bahasa Arab, saya tak hafal Quran, saya tak belajar Umdatul Ahkam pun tak khatam, Bulughul Maram pun tak khatam. Macam mana nak panggil ustaz pula? Jadi jangan panggil saya ustaz. Orang kita sekarang tak, orang panggil ustaz je, dia memang dia senyap, dia pun senyum. Ya aku ustaz, dia senyap, dia biar orang panggil dia ustaz. Nah, orang panggil dia syekh, dia pun panggil dia syekh. Nah, itu kita zaman sekarang. Allahu musta'an. Lalu sambung. Dia kata, apa yang kau buat? Kau dah kena sengat kala jengking.
Sa'id bin Jubair tanya. Sa'id bin Jubair ni tabi'in. Dia kata, apa yang kau buat dah sangat kelajengking ni? Aku minta diruqyah. Aku minta orang ruqyah aku. Ruqyah tu apa? Jampi. Ruqyah tu apa? Jampi. Itu jampi dengan Quran dan sunnah Nabi. Itu ruqyah yang syar'iyah. Jadi dia minta orang ruqyah dia. Okey, yang ini isu dia sekarang. Hadis ni ini isu dia. Dia minta dia di ruqyah. Sambung. Tapi dia bagus, dia tak terus hukum. Kau ni meripik asal minta orang ruqyah kau. Dia kata, apa yang menyebabkan kau nak minta ruqyah tu? Maksud dia tanya dulu. Ini dia panggil seorang mufti, hendaklah dia minta detail fatwa tu, minta detail masalah tu dulu. Jangan terus hukum je. Minta dulu apa masalahnya, apa isu di sebaliknya. Naam, sambung. Aku jawab, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi berkata. Asy-Sya'bi tabi'in juga, Amir bin Syarahil, iaitu Amir Syarahil Sya'bi. Sya'bi ni alim Sya'bi ni, dia ni tabi'in besar. Dia kata, "Ma katabtu sauda 'ala al-bayda." Aku tak pernah tulis apa-apa pun yang aku dengar. "Ma sami'nahu hafiznah." Apa yang aku dengar semua aku hafal. Lepas tu dia pergi pasar, dia sumbat tinggal dengan kapas. So apa, dia takut dengar benda yang merepek, dan terus hafal. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil. Sya'bi ni dia kata, aku minta ruqyah sebab aku dengar satu hadis daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni tabi'in. Sambung. Dia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dibuat utama itu? Apa hadis yang Asy-Sya'bi bagi tahu engkau ni? Naam. Aku menjawab, dia menurunkan hadis kepada kami dari Buraidah bin Husayb, sahabat Nabi. Buraidah bin Husayb, sahabat Nabi. Dia kata, Husayb, Sya'bi bagi tahu aku satu hadis daripada Buraidah. Buraidah sahabat. Okey, apa hadisnya? Tidak boleh ruqyah kecuali kerana ain atau terkena sengatan. Ini hadis ni disalah terjemah. Okey, betulkan terjemahan ni. Saya betulkan balik. Tidaklah ruqyah itu paling berkesan. Tidaklah ruqyah itu paling berkesan kecuali untuk mengubati ain, untuk merawat ain atau terkena sengatan. Betulkan terjemahan. Tidaklah ruqyah itu paling berkesan kecuali untuk ain atau terkena sengatan. Terjemahan buku ni salah. Okey, apa isu dia? Jadi Husain bin Abdul Rahman kata, aku minta orang ruqyah aku sebab Nabi kata ruqyah ni berkesan untuk ain dan terkena sengatan. Maksudnya Husain bin Abdul Rahman disilap faham. Hadis ni dia cerita pasal boleh ruqyah, tapi dia tak cerita pasal boleh minta ruqyah. Hadis ni cerita pasal boleh ruqyah, bagus ruqyah, tapi hadis ni tak kata boleh minta ruqyah. Sambung. Tapi dia puji jugalah Sa'id bin Jubair, kata sungguh dia baguslah orang yang bila dia dengar hadis dia amalkan. Tapi dia ada tapi. Tapi sambung. SAW. Rupa-rupanya kemudian Husain Sa'id bin Jubair kata, tapi ada hadis lain yang membantah, atau bukan bantah, yang jelaskan, yang mendetailkan bahawa ruqyah itu tak boleh diminta daripada orang. Jangan minta ruqyah. Jangan minta orang ruqyah. Jangan minta ruqyah. Jangan minta orang ruqyah kita. Kalau boleh kita ruqyah sendiri. Okey? Sambung. Baca terjemahan ni, panjang hadisnya. Satu hari Nabi dinampakkan keadaan di hari kiamat, sama ada dalam mimpi atau ketika sedar. Maka Nabi nampak ada Nabi yang pengikut dia seorang dua je. Ada Nabi pula pengikut dia rahtun, maksudnya antara 3 sampai 9. Ada pula
Nabi yang tak ada pengikut langsung. Jadi ada pula Nabi yang tak ada pengikut langsung. Jadi kat sini kata Syekh nanti dia kata menunjukkan bahawa kita ni jangan tertipu dengan bilangan. Maksudnya pendakwah sekalian jangan tengok pada bilangan bila nak berdakwah. Boleh tengok orang sikit je datang, tak nak datang lagi kat sini. Biasanya saya ceramah 10,000 orang gitu. Maksudnya itu orang yang tak faham dakwah Nabi. Pada ada Nabi yang tak ada pengikut langsung. Jadi boleh tak kita kata sebab Nabi tu tak pandai berdakwah dah tu? Boleh tak kata macam tu? Tak. Ni itulah keras sangat Nabi ni, tak ada orang nak ikut. Ada tak? Tak ada. Okey. Jadi kalau ada Nabi yang tak ada pengikut langsung, bukannya cacatnya pada dakwah dia. Dan itu dia punya takdir Allah Taala. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sambung. Tiba-tiba diperlihatkan padaku seberapa orang banyak jumlahnya. Aku mengira bahawa mereka itu umatku. Jadi dikatakan padaku bahawa mereka itu adalah Musa dan kaumnya. Ini kalau Nabi nampak ramai umat. Ingatkan umat dia punya umat Nabi Musa. Itu menunjukkan bahawa umat Nabi Musa juga ramai. Ini kelebihan umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sambung. Tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang lain yang jumlahnya sangat besar. Maka dikatakan padaku mereka itu adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Ada 70,000 dari kalangan umat Nabi ni masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam riwayat Ahmad dia kata bagi setiap 1,000 ada 1,000 orang lagi. Ada harapan sikit lah kita. Okay? Bagi setiap 1,000 ada 1,000 lagi. Walikulli alfin alf. Ada riwayat Ahmad. Bagi setiap 1,000 dia akan bawa 1,000 lagi. Okeylah tu, ada harapan sikit. Okey. Bagi setiap 1,000 ada 1,000. Kalau tidak ni Allahu Akbar. Sahabat Nabi dia ada 124,000. Ikut kata Ibn Hajar. Semoga Allah Ta'ala masuk kita di kalangan orang tersebut. Naam. Amin. Masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sambung. Kemudian bila bangkit dan masuk ke dalam rumahnya, maka orang-orang pun membincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka berkata barangkali mereka itu orang yang telah menyertai Nabi dalam hidupnya. Dan ada lagi berkata barangkali mereka itu orang yang dilahirkan sekalipun Islam juga tidak pernah menyebutkan Allah dari satu pun. Dan yang lainnya menyebutkan Nabi dah cakap macam tu, Nabi terus masuk. Nabi tak jelaskan siapa 70,000. Nabi masuk rumah. Malam tu sahabat tak boleh tidur. Bukan sebab nak tahu kerajaan baru tertubuh ke tak, kan? Atau siapakah akan menang pilihan raya besok. Dan tak boleh tidur sebab siapa 70,000 ni? Jadi mereka mencari jawapan. Ada yang kata 70,000 ni sebab mereka inilah yang sahibu Rasulullah. Mereka telah berjuang bersama Rasulullah SAW. Ada yang kata pula mereka ni masuk syurga sebab mereka ni awal-awal dah lahir Islam dan tak pernah syirikkan Allah Ta'ala. Kita ni lain, kita dulu syirik baru kita masuk Islam. Nampak? Itu para sahabat punya pemikiran. Kalau kita tengok jawapan sahabat ni, nampak? Itu menunjukkan bahawa para sahabat faham yang masukkan seseorang itu ke dalam syurga adalah kerana amal. Kerana amal dan kerana tauhid. Para sahabat faham masuk syurga itu kerana amal dan kerana tauhid. Kerana tauhid dan kerana amal. Tauhid dan amal. Tauhid dan amal. Tak ada sahabat kata siapakah orang yang makrifat dia paling tinggi sekali. Tak ada. Tak. Itu yang bahawa para sahabat faham dia kena ada amal. Dia kena tauhid dan dia kena ada amal. Sambung. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta rukyah. Okey, barulah Nabi detailkan apakah 4 sifat orang yang masuk syurga tanpa hisab ini dan tanpa azab. Pertama, tidak pernah minta ruqyah. Dia tak kata ustaz, tolong ruqyahkan saya ustaz. Minta doa lain minta doa, ya Allah ustaz, doakan saya ustaz ya, anak saya nak pergi PSR ni, saya nak operate besok ni, doakan saya ustaz. Lain. Ruqyah ni minta dia jampi, ustaz tolong jampi saya. Yang ni mencacatkan akidah. Ini mencacatkan akidah. Jadi kalau bagusnya tak minta ruqyah. Okey, seterusnya tak lakukan tatayur, itu percaya kepada sial. Tatayur ni percaya sial, percaya nasib buruk. Okey, burung hitam lalu cicak datang ni, ada ini kucing hitam langkah, itu tanda-tanda buruk. Tak percaya pada tanda buruk. Seterusnya tak pernah menempel lukanya dengan besi panas. Iaitu orang Arab dulu ada satu perbuatan untuk hilangkan sakit, dia bakar besi, dia tempelkan. Jadi bentuk mengazab badan.
Jadi Nabi kata orang yang macam ni tak masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga, takkan dapat masuk syurga tanpa hisab. Sambung. Dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal. Naam. Bukan muhsan, mihsan. Ukashah bin Mihsan. Pertama dengan 2K, yang kedua Mihsan, bukan muhsan. Mihsan. Bagusnya kalau kita eja macam ni, M-I-H-S-O-N. Mihsan. Ukashah bin Mihsan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sambung. Ukashah kata, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku termasuk di kalangan orang yang 70,000 tu. Nabi kata, ya betul Ukashah, kau termasuk. Kemudian seorang yang lain berdiri juga dan berkata, mohonlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Rasul jawab, kamu sudah pendahuluan Ukashah. Rasulullah kata, ya Rasulullah, doakan aku masuk juga. Rasul kata, Ukashah dah minta dulu dah. Ukashah dah minta dulu. Kenapa Rasulullah jawab macam tu? Maka para ulama ada 3 pendapat. Pertama, dia kata sebenarnya lelaki tu tak dapat masuk, tapi Nabi jawab dengan cara yang diplomasi. Dia kata, engkau tak dapat. Kecil lah hati dia. Dia kata, Ukashah dah minta dulu. Pendapat yang kedua, dia kata dia ni munafik, yang orang kedua ni. Tapi pendapat ni dibantah oleh para ulama. Sebab mana boleh munafik dan minta masuk syurga? Sebab munafik tak percaya dengan Nabi SAW. Pendapat yang ketiga kata, ini pendapat Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi. Dia kata, masa Ukashah minta tu, doa dia terus mustajab. Masa lelaki kedua minta tu, KIV, tak tahu. Jadi ada satu lagi hadis yang seumpama dengannya. Ada satu kisah tu, yang ni lari tajuk sikit lah. Ada seorang lelaki, ada 2 orang sahabat Nabi sedang berdoa dalam masjid Nabi. Berdoa. Sekali Rasulullah masuk, sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah masuk, diorang jadi segan, diorang pun diam. Rasulullah kata, kenapa kau diam? Teruslah doa. Maka dia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Nabi kata, amin, amin, amin. Abu Hurairah pun masuk masjid. Rasulullah kata, ya Rasulullah, diorang doa engkau aminkan. Tak acik lah Rasulullah, aku pun nak juga. Dia kata, kalau kau pun berdoa juga, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah kata apa? Ya Allah, aku memohon seperti apa yang mereka pohonmu, ya Allah. Aku minta engkau apa seperti apa yang mereka minta. Dan tambahan satu lagi, supaya apa yang aku belajar, aku tak lupa. Nabi kata, amin. Sahabat yang 2 tu pula kata, ya Rasulullah, tak acil Rasulullah, dia dapat lebih. Dia dapat lebih. Apa kata Nabi SAW? Abu Hurairah dah dapat dulu. Sama tak macam Ukashah ni? Abu Hurairah dah dapat dulu. Jadi kata para syurah hadis, ulama syarah hadis kata maksudnya ketika Abu Hurairah minta tambahan tu, doa dia terus mustajab. Sama enggak macam kes Ukashah ni. Itu pendapat yang ketiga. Dan pendapat ni wallahu alam, bagi saya itu pendapat yang terkuat. Walaupun banyak syurah yang lain dia lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Kalau kita baca syarah Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Fauzan apa semua, dia cenderung pada pendapat yang pertama tadi. Jadi apakah kesimpulan bab ni? Siapa yang tauhid dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tauhid, dia bukan sekadar mentauhidkan Allah, dia tak buat syirik, dia tak buat bid'ah, dia tak buat maksiat, dia tak buat benda-benda nifaq, maka Allah masukkan dia syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan hadis juga ada perhatian yang penting, iaitu jangan kita ada suka perangai minta orang ruqyahkan kita, kecuali memang betul-betul dia tak mampu nak ruqyah. Kecuali kalau betul-betul dia tak mampu nak ruqyah. Dia nak baca ayat Qurannya, dia kena gangguan, dia tak boleh nak baca. Yang ni Allah Ta'ala akan memudahkan bagi dia, insya-Allah. Dah jelas tauhid tu wajib. Kelebihan tauhid, kelebihan orang yang merealisasikan tauhid. Yang keempat pula, kewajipan untuk takut kepada syirik. Kewajipan untuk takut pada syirik. Sambung.
Dalil yang pertama ni jelas, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa orang yang mati dalam syirik. Maksud hadis, faham? Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Sebab kita takut orang silap faham ayat ni. Bukan maksud Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dia buat syirik kat dunia, dia taubat, dosa dia diampunkan tak? Diampunkan. Yang dimaksudkan dengan ayat ni adalah Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam syirik tak sempat taubat. Dan masukkan syirik pula sini ialah syirik besar, bukan syirik kecil. Atas pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat daripada dua pendapat. Maksud syirik besar apa dia? Perkara yang berlawanan dengan tauhid. Syirik besar perkara yang berlawanan dengan tauhid, yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Apa itu syirik besar? Iaitu perkara yang berlawanan dengan tauhid, yang kalau dilakukan dia terkeluar daripada Islam. Yang kedua, syirik kecil. Ialah perbuatan yang berlawanan dengan tauhid, namun dia tidak terkeluar daripada Islam. Itu beza syirik besar. Jadi ayat ni, syirik besar ke syirik kecil? Okey. Pendapat jumhur ulama kata syirik besar. Namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata termasuk juga dalamnya syirik kecil. Maksudnya Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa orang yang buat syirik besar dan syirik kecil. Cuma beza dia apa? Syirik besar kekal dalam neraka, syirik kecil tak kekal dalam neraka. Tapi Allah Ta'ala takkan ampunkan, Allah Ta'ala akan azab dia juga. Jadi ini beza syirik kecil dengan dosa besar. Syirik kecil Allah Ta'ala takkan ampunkan di akhirat kelak. Syirik dosa besar Allah Ta'ala boleh ampunkan, dan Allah Ta'ala boleh nak azab dia dulu. Orang tu mati dalam keadaan buat dosa besar. Kata dia minum arak, dia mati, tak sempat taubat dia minum arak dia. Dia tak buat syirik besar, dia tak sembah selain Allah Ta'ala. Dia ada peluang tak Allah Ta'ala ampunkan dia? Ada lagi. Dia ada peluang untuk diampunkan oleh Allah. Maksudnya awal-awal lagi Allah Ta'ala ampunkan dia, Allah Ta'ala tak azab dia dulu. Tapi kalau syirik kecil, tidak. Dia pasti akan diazab oleh Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Dia tidak akan ampunkan dosa syirik besar. Dosa syirik, Allah Ta'ala tak spesifikkan syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik secara umum. Sebab apa? Sebab an yushraka, bahasa Arab dia an tu an-nasdariyah yushrak. Jadi takdir dia ditakwilkan dengan innallaha la yaghfiru syirkan. Nanti bezanya masdar muawwal. Ini siapa yang belajar bahasa Arab lah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi kenapa kita kena takut syirik? Nombor satu, sebab dosa syirik Allah Ta'ala tak ampunkan. Sambung. Nampak, Nabi Ibrahim pun takut anak dia jadi penyembah berhala. Dan dia takut dia pun jadi penyembah berhala. Ya Allah, jauhkanlah aku. Kalau Nabi Ibrahim takutkan syirik, maka layaklah kita yang bukan level Nabi Ibrahim lebih takutkan syirik. Kenapa Nabi Ibrahim takut syirik? Sebab ayat ni ada sambungannya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, kerana berhala tu dah banyak sesatkan manusia. Jadi macam tu juga kita. Kenapa korang ni, orang ahli sunnah ni takut sangat dengan Syiah? Biar je lah dia amalkan masing-masing lah. Macam mana kita takut Syiah, macam tu juga. Macam Nabi Ibrahim takut kepada syirik, macam juga kita takut dengan ajaran Syiah. Kenapa kamu takutlah ajaran Syiah? Macam juga jawapan Nabi Ibrahim. Kerana berhala tu dah sesatkan ramai manusia. Jawapan kita juga, kerana Syiah dah sesatkan ramai manusia. Okey. Habis itu kau ni iman tak kuat ke? Kau takutkan sangat dengan Syiah ni? Jawapan kita sama juga. Nabi Ibrahim iman dia kuat pun dia takutkan syirik. Jadi kita juga iman tak kuat, lebihlah layak untuk takut syirik. Kalau tanya pula Syiah tu syirik kan? Syiah lah kepala syirik yang paling besar sekali. Penyembah kubur yang paling awal sekali ialah Syiah. Sambung. Satu yang paling aku khawatirkan dari kamu, kalian adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian beliau ditanya
Iaitu riak. Bayangkan Nabi SAW kata, Nabi SAW takutkan syirik kecil. Jadi syirik besar lebihlah patut ditakuti. Kalau Nabi SAW takut syirik kecil, maka syirik besar lebihlah takut yang perlu ditakuti. Yang kedua, bila Nabi kata aku khawatir daripada kamu, kalian tu siapa? Kita ke? Bukan. Kalian tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maksudnya kalaulah syirik kecil tu boleh berlaku pada sahabat yang besar, apatah lagi kita yang bukan sahabat, lagilah lagi terdedah kepada risiko buat syirik kecil. Jadi kita takut syirik. Sambung seterusnya. Maka disebabkan dia diancam dengan neraka, maka layaklah kita untuk takutkan syirik. Syirik itu penyebab orang masuk neraka, maka layaklah kita untuk takutkan syirik. Sambung. SAW. Nampak jelas hari ini. Jadi kenapa kita takut syirik? Pertama, syirik dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab Nabi Ibrahim, bapa kepada sekalian nabi, juga takutkan syirik. Yang ketiga, Nabi takutkan syirik kecil berlaku pada para sahabatnya, maka lebih layak untuk kita takutkan syirik besar. Dan kita juga taklah seperti sahabat, maka lebih layaklah untuk kita takut syirik. Yang keempat, iaitu siapa yang buat syirik dia masuk neraka. Yang kelima sama juga, siapa yang bertemu Allah dalam keadaan syirik, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka layaklah, wajiblah kita untuk takutkan syirik. Lihat sekejap. Wallahu ta'ala alam bissawab. 10 minit je lah ni. 15? Oh lama tu. Ada minum ke? Tak ada kan? Ada minum lagi? Minum lagi. Apa dia? Tak syok lah. Ada mikrofon lagi kan? Kepala. Terima kasih. Mana sahabat yang tanya Indonesia tu? Oh, Indonesia. dia dekat mana? Dia pergi kerja. Oh, duduk sini kan? Di sini dia kerja sebentar dia dekat tu kat Negeri Sembilan dia kata. Negeri Sembilan. Sabar. Ya. Boleh tahu kan di sini. Yang jual produk Indonesia. Yang jual baju. Oh, ya ampun dia. Dia kerja sekarang ke Jakarta. Dia kata. Boleh tak?
Swastiastu.